Kali ini kita akan melihat antara usaha berterusan daripada pihak Kementerian Kewangan khususnya dalam misi pemulihan pasca banjir. Jadi kita ucapkan selamat pagi pada Encik Azlizan Osman selaku Ketua Seksyen Bahagian Cukai Antarabangsa 2 bersama kita hari ini untuk bercakap berkenaan dengan usaha berterusan bagi misi pemulihan pasca banjir. Selamat pagi. Terima kasih bersama kita hari ini. Okey, Encik Azlizan, kalau boleh kongsikan baru-baru ini kerajaan ada melonggarkan kaedah perolehan untuk usaha pemulihan pasca banjir berjumlah hampir 100 juta ringgit telah pun disediakan. Jadi apakah antara perkara yang diambil untuk memudah carakan perolehan ini ataupun pengagihan dana ini kepada pihak-pihak tertentu untuk memastikan agar proses pemulihan pasca banjir dapat dijalankan dengan segera? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pihak TM kerana menjemput Kementerian Kewangan di dalam sesi pada pagi ini. Okey, pertama sekali kalau kita lihat apabila kerajaan menyediakan peruntukan dan orang kata dalam proses pemulihan pasca banjir ini, kita memerlukan satu proses yang segera. Kesegeraan itu satu perkara yang penting. Sebab itulah kalau kita lihat Kementerian Kewangan pada 21 Disember yang lalu telah mengeluarkan satu perkeliling dan kita memudah cara. Yang pertama sekali berkaitan dengan proses perolehan. Tidak perlu lagi melalui proses tender di mana sebagai contoh proses kerja kita sehingga 200,000 boleh dibuat secara undian. Manakala bagi proses kerja yang melibatkan 200,000 ke atas kita benarkan melalui sebut harga. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan pengurusan ataupun proses-proses pembaikan. Kalau sebab ini kita agensi perlu merujuk kepada jabatan teknikal sebagai contoh JKR ataupun jawatan pengairan dan saliran. So melalui kelonggaran ini maknanya agensi-agensi yang terlibat tidak perlu lagi merujuk kepada jawatan-jawatan teknikal. Dan yang ketiga berdasarkan kepada kelonggaran yang dibuat oleh Kementerian Kewangan, mana-mana individu yang terkesan sebagai contoh ingin buat pembaikan rumah sehingga RM5,000. So kita benarkan mereka membuat pembaikan dan keluar dulu duit sendiri dan mereka membuat tuntutan kepada agensi berkaitan. Itu yang pertama. Sekiranya mereka tidak ingin membuat proses pembaikan sendiri dan ingin menyerahkan tugas tersebut kepada agensi kerajaan, kita benarkan juga dan agensi kerajaan yang terlibat tidak perlu melalui proses-proses tender dan sebagainya. Masih lagi tertakluk kepada kelonggaran yang telah diberi oleh Kementerian Kewangan. Seperti yang Tuan nyatakan tadi, aspek penting yang ditekankan dalam hal ini adalah aspek memudah cara untuk membantu meringankan kelancaran proses yang dilaksanakan khususnya dalam menerima bantuan dan juga usaha-usaha berterusan pastinya akan terus dilakukan oleh pihak Kementerian Kewangan, khususnya dalam kita menilai situasi banjir pada sebelum ini dan pada ketika ini merupakan satu situasi yang luar jangka. Jadi bagaimana Tuan melihat laporan yang telah diambil dan juga bagaimana dari sudut peruntukan tambahan yang diperkasakan dalam hal ini, Tuan? Okey, berkenaan dengan proses pemulihan pasca banjir ini, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 1.4 bilion ringgit secara peringkat awal. Namun begitu pastinya perkara ini belum ditamatkan kerana kalau kita lihat masih lagi ada proses tuntutan yang dibuat sebagai contoh berkaitan dengan kos-kos pembaikan rumah, pembelian barang, keperluan asas dan sebagainya. So kemungkinan amuan ini akan bertambah. Dan kalau kita lihat semalam pihak NAMA telah membuat pengumuman bahawa sebagai contoh wang ihsan telah 100% disalurkan kepada penerima di 5 buah negeri. Yang pertama itu Melaka, Kelantan, Terengganu, Perak dan Kuala Lumpur. So di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada NAMA kerana dapat menyalurkan wang ihsan ini dengan segera. Pasal kita tahu walaupun ada orang kata tak banyak RM1,000 tapi orang kata ini amat membantu kepada masa-masa yang terlibat dengan banjir. Dan itu yang kedua. Yang ketiganya kalau kita lihat semalam juga dua agensi, dua kementerian itu KPKT dan juga KPLB telah membuat pengumuman tentang bantuan bagi pembaikan dan pembinaan semula rumah. Dan kalau kita lihat di bawah KPKT sebanyak 8,257 rumah yang akan terlibat, yang mana sama ada akan dibina semula sebanyak 118 unit dan juga sebanyak 8,139 yang akan dibaiki. Dan di bawah KPKT ini akan ada dua agensi yang terlibat, iaitu yang pertama bagi pembinaan semula oleh Syarikat Perumahan Negara dan bagi pembaikan oleh Syarikat Prima. Di bawah KPLB juga akan terlibat melibatkan sebanyak 165 buah rumah yang akan dibina semula dan juga sebanyak 1,897 rumah yang akan dibaiki. Dan akhir sekali kalau kita lihat
kerajaan juga telah memulakan proses pembayaran sebanyak RM2,500 bagi pembelian barang keperluan asas yang kepada kepada mereka-mereka yang memerlukanlah. Dan kalau kita lihat semalam di dalam Twitter Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa sebanyak di peringkat permulaan ini sebanyak 329 orang penerima telah menerima bantuan sebanyak RM2,500 ini, dan bantuan diberi sama ada melalui EFT ataupun secara bayaran tunai dan diuruskan oleh pihak ICU Perdana Menteri. Okey, setakat ini apakah antara langkah-langkah tambahan yang diambil oleh pihak kerajaan untuk orang kata mengharungi ataupun mengurangkan impak banjir? Okey, kalau kita lihat dalam kerajaan memang sentiasa orang kata melihat keperluan dan sebagainya. Kalau sebelum ini kita telah umumkan pelbagai bantuan, dan sekiranya ada keperluan memang kerajaan akan menambahlah. Dan kalau kita lihat bukan setakat impak banjir itu orang kata dari segi aspek material, termasuk juga dari segi orang kata sebagai contoh pengurusan. Kerajaan juga kalau boleh ingin saya memaklumkan kat sini, kerajaan memang orang kata melalui agensi kaunseling dan pengurusan kredit telah menyediakan satu platform ataupun program yang dinamakan Urus, di mana kita tahu apabila masyarakat ataupun rakyat dilanda banjir, mereka akan menghadapi kekangan untuk membayar balik ansuran, pinjaman perumahan, pinjaman kereta dan sebagainya. So kami mengharapkan supaya mereka yang terkesan ini dapat berjumpa dengan AKPK dan orang kata dapat menyelaraskan semula pembayaran orang kata ansuran atau pinjaman bulanan mereka. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita juga orang kata kalau kita lihat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah membuat pengumuman bahawa kita akan mengadakan satu sesi khas Parlimen. So pastinya melalui orang kata sesi khas Parlimen ini, perbincangan, hujah akan dijalankan, perbahasan dan sebagainya. So dari sini pastinya melalui perbahasan tersebut kerajaan akan orang kata menimbangkan sekiranya ada keperluan untuk orang kata menambah orang kata bantuan-bantuan yang sewajarnya. Dan kita lihat negara kita pada tahun 2020 sehingga kini 2022 masih lagi berhadapan dengan pandemik COVID-19, dan tanpa diduga kita berhadapan dengan situasi ataupun bencana banjir baru-baru ini. Jadi sudah pastinya sejak dari awal tahun 2020 banyak inisiatif-inisiatif yang telah diberikan oleh pihak kerajaan untuk membantu golongan-golongan yang terjejas dan juga golongan B40, M40. Jadi semua pihak tidak tercicir menerima bantuan daripada pihak kerajaan. Jadi bagaimana pihak Kementerian Kewangan menilai keselarasan bantuan daripada bantuan-bantuan yang telah dirancang dari tempoh-tempoh sebelumnya dan juga bantuan-bantuan pada masa kini, Tuan? Okey, kalau kita lihat sebenarnya semenjak kalau kita ke belakanglah, semenjak daripada tahun 2020, tahun 2021 dan tahun ini 2022, kerajaan telah menyediakan pelbagai pakej rangsangan sama ada untuk terutama sekali untuk menangani orang kata isu pandemik COVID-19, kan, dan diikuti juga dengan bajet 2022, kan? Dan saya rasa yang orang kata bantuannya akan dijalankan secara berterusan, dan kita perlu lihat apabila bantuan disediakan bukan setakat kepada rakyat tetapi juga kepada satu kelompok yang lain, itu peniaga. Betul. Dan kita orang kata kalau boleh jangan tinggalkan peniaga, kerana mereka ni juga adalah orang kata penggerak kepada ekonomi. Dan sebab itu sebagai contoh di dalam bajet 2022 kita telah menyediakan orang kata bantuan ataupun inisiatif pembiayaan sebanyak RM40 bilion kepada orang kata PMKS dan sebagainya. So sedikit sebanyak bantuan yang telah disediakan sepatutnya itu untuk COVID-19, tapi orang kata oleh kerana dah ada orang kata bagi tujuan proses pemulihan pasca banjir ini, kita boleh juga gunakan inisiatif yang telah diumumkan di dalam bajet 2022 untuk kegunaan orang kata bagi perniagaan orang kata melonjak semula, memulakan perniagaan dan sebagainya. Satu lagi isu yang mungkin kita boleh berikan perhatian berkenaan dengan KWSP, ya, Tuan Azlizan, bagaimana penggunaan caruman KWSP, mereka meminta untuk dikeluarkan, ada setengahnya berpandangan tidak perlu dikeluarkan dan sebagainya. Jadi bagaimana kalau Tuan Azlizan boleh sentuh sikit berkenaan dengan isu ini, melihat ke hadapan bagaimana situasi ini dijangka boleh memberikan satu kesan ataupun impak terhadap ekonomi negara?
Orang kata isu berkenaan KWSP ni agak sensitif. Betul. So apabila kita membincangkan perkara berkenaan KWSP ni, kalau boleh kita orang kata berlapang dada, kita orang kata buka fikiran kita dan kita melihat daripada pelbagai aspek. Kita tahu apabila kita mengeluarkan ataupun jika kerajaan memberi kebenaran kepada pencarum untuk mengeluarkan simpanan KWSP mereka sebagai contoh RM10,000. Sebenarnya pencarum itu meminjam daripada hari tua mereka. Sepatutnya pada mereka besar itu mereka dah ada RM10,000, tapi dia meminjam dan menggunakan pada masa sekarang. Dan apabila kita meminjam daripada hari tua kita, pinjaman itu sebenarnya bukan percuma. Kerana apabila simpanan itu orang kata intact ataupun berada di dalam orang kata KWSP, pencarum itu sebenarnya mendapat faedah pulangan daripada kata pelaburan yang dibuat oleh KWSP. Sebagai contoh, kebiasaannya KWSP membayar pula faedah antara 5 hingga 6%. Sekiranya kita mengeluarkan, maknanya kita kehilangan daripada orang kata untuk mendapat faedah tersebut 5 hingga 6%. Dan berdasar pengiraan awal, sekiranya kita mengeluarkan RM10,000, kita akan kehilangan dalam anggaran RM3,000 bagi tempoh 5 tahun dari bentuk faedah. So seperkara lagi kalau kita lihat permohonan ataupun pihak-pihak yang orang kata memperjuangkan supaya kerajaan mengeluarkan memberi kebenaran kepada pencarum untuk mengeluarkan KWSP ini, amount yang diminta tidak banyak, RM10,000. Dan sebenarnya amount tersebut telah disediakan oleh kerajaan bagi tujuan membantu kata mereka-mereka yang terkesan dengan banjir ini. Sebagai contoh, kerajaan telah menyediakan wang ihsan sebanyak RM1,000 bagi setiap penerima. Lepas tu diskaun bagi pembelian alat elektrik sebanyak RM500. Lepas tu bantuan bagi membaiki kenderaan seperti mana yang baru diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan sebanyak RM1,000. Lepas tu kos bagi pembaikan kecil rumah sebanyak RM5,000 dan juga kata bantuan bagi pembelian barang keperluan asas sebanyak RM2,500. So keseluruhannya adalah berjumlah RM10,000. So maknanya kita faham rakyat memerlukan duit, tapi kerajaan telah menyediakan amount yang sama dan tidak ada keperluan untuk kita mengeluarkan duit ataupun carum simpanan kita dalam KWSP. Dan itu belum lagi orang kata peruntukan yang disediakan oleh kerajaan bagi tujuan orang kata bagi membaiki rumah ataupun membina semula rumah, yang mana peruntukan disediakan antara RM15,000 sehingga kepada RM56,000. Itu kepada individu. Dan kepada peniaga, kerajaan juga orang kata telah menyediakan orang kata inisiatif pembiayaan sehingga RM100,000. Dan orang kata ada tidak dikenakan interest ataupun ada moratorium yang disediakan. Dan para peniaga juga boleh menggunakan inisiatif pembiayaan yang disediakan di bawah bajet 2022. Baik, itu antara inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan khususnya bagi membantu mangsa-mangsa banjir pada sebelum ini dan juga pada ketika ini. Dan sudah pastinya dengan inisiatif ini dapatlah mengurangkan beban mereka dalam menghadapi situasi yang cukup mencabar ini. Dan tadi Tuan ada menyatakan baru-baru ini Kementerian Kewangan ada melancarkan pada 7 Januari iaitu voucher diskaun automotif keluarga Malaysia. Jadi perincian sedikit berkenaan itu Tuan, bagaimana dari segi tuntutannya dan juga kaedah selama mana? Okey, berkaitan dengan pembaikan kereta ni sebenarnya selain daripada voucher diskaun RM1,000 tu, kerajaan juga telah orang kata dengan kerjasama syarikat-syarikat kereta ni telah orang kata mereka syarikat kereta ini berjanji untuk menjadikan diskaun sehingga 25% daripada kos pembaikan. Manakala bagi Proton dan Pro 2, mereka telah berjanji untuk menyediakan diskaun sebanyak 50% kepada orang kata alat-alat ganti. So bagi proses untuk mendapatkan diskaun ataupun rebate bagi pembaikan kereta ini, mereka-mereka yang terkesan perlu pergi ke syarikat-syarikat kenderaan ataupun lebih kurang 1,000 daripada kata bengkel-bengkel yang telah dikenal pasti, dan mereka keluarkan kata baikkan kereta dulu, perbaikan, dan mereka boleh buat tuntutan kepada berdasarkan kepada proses dan prosedur yang telah ditetapkan. So di kesempatan ini kami juga saya juga adalah kawan-kawan yang kata
kesan dan sebagainya. Dan kami kalau boleh orang kata mereka antara perkara yang dibangkitkan mereka sekarang banyak kereta yang orang kata telah menunggu untuk dibaiki dan sebagainya. So di kesempatan kalau boleh saya mengambil memohonlah syarikat kenderaan ini dapat orang kata menyediakan orang kata ruang ataupun tempat masa yang secukupnya lah kepada mereka-mereka yang ingin membaiki kenderaan ini. Dan tempoh tuntutan adalah sehingga 31 Mac tahun ini. So kita basically ada tempoh dalam 3 bulan untuk mereka membaiki kereta dan juga membuat tuntutan RM1,000 tersebut. Okey, jangan lepaskan peluang. Kalau ada yang tidak diberi maklum, mungkin ini adalah kesempatan sesuai untuk anda kongsi pada ibu bapa ataupun jiran, sahabat yang terjejas disebabkan oleh banjir, untuk mereka berebut peluang ini mendapatkan sekurang-kurangnya RM1,000 rebat dan sebagainya. Promosi yang disediakan di bawah plan-plan yang telah pun disusun oleh pihak kerajaan terutamanya untuk membantu mereka terjejas banjir. Kalau Cik Azizan boleh kongsikan, adakah terdapat penglibatan daripada pihak swasta, NGO dan sebagainya untuk memperkukuhkan lagi pengagihan setiap bantuan yang telah pun direncanakan? Okey, seperti kita lihat memang dalam proses orang kata pasca banjir ini memang kerajaan persekutuan ataupun kerajaan sendiri memang memainkan peranan yang penting. Namun begitu NGO memang kata kita merupakan satu orang kata orang tengah di antara kerajaan dan juga masa-masa banjir. Sebab itu kita orang kata sebagai contoh di dalam bajet 2022 kita telah menyediakan peruntukan sebanyak 100 juta kepada NGO untuk mereka dapat memainkan peranan. Dan jika kita lihat di dalam orang kata pasca banjir ini memang NGO telah terlibat sama membantu menyediakan makanan, menyediakan kata pengangkutan sampan, bot dan sebagainya untuk membantu masa-masa banjir ini. Dan memang kita akan bekerjasama dengan kata NGO dan sebagainya, termasuk juga dengan GLC. Sebab tu kita dengan kata GLC ataupun GLIC yang kita telah menyediakan peruntukan bagi orang kata memberi bantuan kepada masa-masa banjir tersebut. Baik Tuan, selain daripada bantuan dari segi voucher, pembaikan diskaun otomotif keluarga Malaysia, mungkin Tuan juga boleh memperincikan di sudut penambahbaikan bantuan pemulihan pasca banjir buat PMKS. Sebab kita sedia maklum PMKS ni merupakan tulang belakang yang cukup penting buat negara kita, dan mereka juga antara kelompok yang terjejas teruk akibat daripada bencana banjir ini. Jadi apa antara peruntukan-peruntukan pembiayaan yang boleh difahami oleh PMKS di luar sana? Okey. Untuk PMKS ni sebenarnya kalau seperti mana yang telah saya maklumkan tadi, di bawah bajet 2022 kita telah menyediakan satu peruntukan yang agak besar. Itu sebanyak 40 bilion untuk PMKS bagi mereka orang kata mendapat pembiayaan. Kerana kita faham kadang-kadang PMKS ni agak sukar untuk pergi kepada bank-bank komersial dan sebagainya. So kita menyediakan peruntukan sebanyak 40 bilion. Dan sebagai contoh kita menyediakan skim kredit mikro sebanyak 1.8 bilion yang ditawarkan oleh pelbagai agensi, sebagai contoh Tekun, BSN dan juga Upgroban. Dan apabila kita menyediakan inisiatif pembiayaan ini sebagai contoh melalui Tekun, saiz dana yang disediakan adalah sebanyak 200 juta. Dan apabila kita sediakan, kadar pinjamannya adalah kosong. Mereka membuat pinjaman tapi kadar pinjamannya ada kosong. Selain daripada tersebut, kita juga orang kata memberi moratorium sehingga 12 bulan. Maknanya kita membantu PMKS ni, mereka mendapat orang kata pembiayaan yang mudah dan murah. Tiada faedah dikenakan, dan moratorium ni maknanya mereka tidak perlu membayar dalam tempoh 12 bulan pertama. Selepas 12 bulan mereka hanya boleh orang kata meneruskan proses pembayaran. Maknanya bagi 12 bulan pertama itu mereka dapat orang kata kalau dalam bahasa ni kita boleh buat rolling lah. Pendapatan mereka itu untuk digunakan sebagai modal perniagaan, tidak perlu membayar kepada agensi yang mengeluarkan pinjaman. Satu lagi antara mungkin perkara yang dibangkitkan, kita bukan saja ingin menyentuh berkenaan dengan banjir, tetapi COVID-19 juga baru-baru ini ada diumumkan ataupun kenyataan yang dikeluarkan akan ada kembali charge yang sebelum ini dihentikan disebabkan oleh pandemik dan sebagainya. Jadi ada berbunyi sikitlah isunya. Jadi mungkin ada sedikit pencerahan daripada pihak Kementerian Kewangan berkenaan dengan situasi-situasi ini di mana charge itu akan dikembalikan dan sebagainya. Apakah kebaikannya untuk ekonomi dan mengapa ianya perlu diteruskan kembali? Kita faham
perniagaan kita orang kata perlu bergerak sendiri, bergerak dengan dengan perancangan yang telah ditetapkan sebagai. Namun begitu kita faham sebagai contoh ada bank ini yang telah orang kata buat pengumuman mereka akan mengenakan semula cas tertentu dan sebagainya. Namun begitu kami di pihak Kementerian Kewangan akan mengadakan perbincangan bagi mengenal pasti apakah signifikan ataupun keperluan untuk mengenakan cas-cas tersebut dan sebagainya. Dan apa yang penting dekat sini kita perlu memastikan cas-cas yang tersebut tidak memberi kesan ataupun beban tambahan kepada rakyat yang telah terbeban pertama sekali dengan COVID dan sekarang diikuti dengan banjir, dan kita tidak mahulah rakyat dibebankan dengan cas-cas tambahan, bukan setakat cas-cas tambahan tetapi juga dengan kenaikan harga-harga barang. Sebab tu kerajaan akan mengambil terutamanya dengan Kementerian Kabinet ECP supaya dapat mengambil tindakan yang sewajarnya bagi memastikan harga-harga barang tidak naik secara berlebihan ataupun ada pihak peniaga-peniaga tertentu mengambil keuntungan secara berlebihan. Jadi mungkin dalam ruang kesempatan yang ada ni Tuan, mungkin Tuan boleh kongsikan juga apa antara kesiapsiagaan daripada pihak Kementerian Kewangan untuk menghadapi situasi luar jangka selepas ini. Mungkin ada peruntukan tambahan yang mungkin akan dirangka selepas ini, dan kita sedia maklum seperti yang dimaklumkan oleh Maps Malaysia selepas ini, Sarawak pula akan menerima tempias daripada musim tengkujuh ini, hujan secara berterusan. Jadi kesiapsiagaan daripada Kementerian Kewangan sendiri bagaimana? Okey, sebelum ni saya terlibat dalam membentuk ataupun merangka bajet 2022. Pada kami selepas kami umumkan pembentangan bajet 2022 itu habislah tugas kami sebenarnya. Pasal kami ini manusia, kita tidak ada crystal ball yang boleh menjangka apa akan berlaku dan sebagainya. So selepas tu apabila kita telah siap dan umumkan bajet 2022, kita ditimpa pula musibah banjir dan sebagainya. So pastinya kalau kita lihat apabila rakyat ditimpa musibah, kerajaan terus mengumumkan pelbagai pakej bantuan. So maknanya kerajaan amat proaktif dan dalam menyediakan pelbagai bantuan. So sekiranya terdapat keperluan, sekiranya ada lagi musibah ataupun perkara-perkara yang kita tidak jangka kan, so pastinya kerajaan akan membentuk ataupun menyediakan pakej bantuan yang bersesuaian. Dan apa yang telah kita umumkan sebelum ini mungkin kita akan buat penambahbaikan, ataupun jika tidak ada yang diumumkan, mungkin kita akan umumkan perkara-perkara yang baru. So percayalah kerajaan akan sentiasa membantu, dan kami pun di Kementerian Kewangan memang sentiasa melihat perkara ini, dan melalui pelbagai jawatan kuasa yang kita telah sediakan, kita akan meneliti, dan sekiranya terdapat keperluan kita akan umumkan pakej-pakej ataupun bantuan-bantuan tambahan yang boleh dan yang paling penting kita dapat membantu rakyat keluar daripada musibah yang telah mereka hadapi. Bagaimana sebenarnya pihak Kementerian Kewangan meletakkan kepentingan senarai bentuk-bentuk bantuan yang perlu diberikan kepada mangsa-mangsa COVID ke masa-masa banjir? So pasal kita perlu melihat stakeholder kita, ada yang paling utama sekali ada rakyat, dan kita perlu memastikan rakyat ini tidak terkesan dapat menjalani kehidupan seperti sedia kala dan sebagainya. Sebagai contoh COVID, kita mahukan rakyat kita dapat kembali ke kehidupan sedia kala, kehidupan sebelum ini, tetapi dengan norma-norma baru. Norma baru maknanya kita kena ada penjarakan sosial, kena pakai pelitup muka dan sebagainya. Tapi kita hendakkan ekonomi dapat bergerak, rakyat dapat berjalan, keluar menjalankan aktiviti dengan seperti biasa. Sebab tu apabila kita merangka program-program ini, kita melihat kepada kepentingan rakyat terlebih dahulu. Kita nak memastikan mereka tidak terkesan. Dan satu lagi pihak yang kita tidak boleh lupakan adalah peniaga. Dan peniaga rakyat dan peniaga ini pun perlu seiring. Sebab tu kalau kita lihat di dalam apa-apa pakej bantuan, kita akan menyediakan pakej bantuan yang dapat memberi kebaikan, manfaat kepada rakyat, dan pada masa yang sama juga kepada peniaga. Baik, itu yang kita boleh gambarkan pada hari ini berkenaan usaha berterusan misi pemulihan, dan kita menilai semangat keluarga Malaysia, dan kita lihat juga bantuan yang diberikan kepada mangsa-mangsa banjir sangat cepat. Alhamdulillah, berbanding sebelum-sebelum ini mungkin 3 ke 6 bulan bantuan diberikan, tapi kali ini dalam tempoh seminggu saja alhamdulillah bantuan itu sampai kepada mangsa-mangsa banjir. Itu antara platform yang disediakan oleh pihak kerajaan lah. Alhamdulillah kita mendapat kerajaan yang cukup prihatin untuk terus membantu mensejahterakan lagi keluarga Malaysia. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Ezlizan Othman, Ketua Seksyen Bahagian Cukai Kementerian Kewangan Malaysia, atas perbincangan dan perkongsian pada hari ini. Terima kasih Tuan. Sama-sama.